السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Ustaz Zikri selaku pengurusi majlis kita, dari Jawatankuasa Teratur Ilmu Haji Abdul Majid, Ustaz Haji Ghazali sebagai mudir penuh dia dari Jawatankuasa. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu dan setelah pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat, nikmat serta taufik dan hidayah daripadanya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu daurah kitab Zadul Muta'allim. InsyaAllah saya akan cubalah nak baca kitab ni, kita kongsi fahaman berkenaan isi-isi yang dikarang oleh pengarang ni Ibnu Aqil, InsyaAllah. Dan sebelum mula kitab, saya mohon maaf lah yang terdapat kekurangan. InsyaAllah kitab ni agak tebal juga, maknanya nak baca, nak perhabis dalam 3 hari tu kita panggil berat juga lah. Tapi insyaAllah saya tumbang, maknanya nak baca perhabis ada cara dia lah. Kita akan baca cara untuk perhabisnya. Sebelum mula kita, insyaAllah kita baca Al-Fatihah, hadiah kepada Al-Musannif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mula, kita baca kata-kata daripada musannif, mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muttasifi birrububiyyati wal uluhiyyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bisyari'atil hanifah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu qasbatis sabqi fi midmar al-haqiqiyyah. Segala puji bagi Allah yang bersifat dengan rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah adalah dihurai depan dalam bab tauhid. Yang bersifat mana yang diesakan dengan mentadbir seluruh alam. Rububiyah diesakan dengan keesaan, hanya Allah yang mentadbirkan seluruh alam. Itu rububiyah. Walau uluhiyah yang bersifat dengan uluhiyah.
Mana hanya Allah lah yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang layak disembah. Tak ada yang lain. Itu uluhiyah. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat dan salam ala sayyidina, atas penghulu kita. Jadi di sini ulama bagi tahu kepada kita dia ada tiga cara. Tiga cara makna kalau kita guna ba tu ba, huruf jar asli. Dia huruf jar dia ada tiga jenis juga. Huruf jar asli, huruf jar zaidah. Yang ketiga huruf jar syibih zaidah. Di sini kita pakai huruf jar asli ya. Huruf jar yang berhajat kepada muta'allaq. Bismillah. Tempat muta'allaq dia qissah dia panggil. Ta'alluq mahzuf. Ta'alluq dihazaf. Maknanya dalam Quran kalau kita tak sebut zaidah, ta'alluq dia mahzuf, dia dihazaf. Maksud mahzuf ni dihazaf, dibuang. Jadi dalam Quran tu jadi tak lengkap kalau sebut mahzuf kan. Jadi tak ada hak mahzuf dalam Quran. Sebab tu ganti mahzuf tu disebut qissah. Tempat ta'alluq bagi bismillah ni dia boleh 4 cara. Tadi 3 cara tu mana 3 bahagian huruf jar. Kita pakai huruf jar asli di sini. Ta'alluq dia kita boleh ta'alluq fi'il am dan juga fi'il khas. Kalau fi'il am, ni nak mula sikit untuk bismillah. Kainatun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu isim khas. Boleh takdir fi'il am. Fi'il am abtadi'u. Aku mulai. Mana buat apa pun abtadi'u. Aku mulai dengan bismillah. Boleh takdir fi'il khas. Fi'il khas ikut kita nak buat, kita takdir. Kalau nak makan aqulu. Kalau nak berjalan amshi. Kalau nak baca aqra'u. Fi'il takdir dengan fi'il. Tu 4 cara. 4 cara tu kita nak tak dulu pun tak apa, kita nak tak belakang pun tak apa. Tapi afdal tak belakang. Sebab kalau tak di belakang, mana kita baca bismillah dulu, lepas tu baru takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u. Kita baca bismillah dulu baru letak dia punya muta'allaq. Sebab kalau tak kemudian dia jadi taqdimu ma haqqahu ta'khir. Dia duduk di bawah kaedah taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasra. Ni balaghah sikit. Mendahulukan barang yang hak ada kemudian. Asal hak muta'allaq dia kena duduk dulu daripada huruf jar. Kita tak kemudian. Ada faedah di situ. Faedah dia apa dia? Supaya memberi faedah hasar. Hasar ni kita tak mula melainkan dengan bismillah. Kita akan mula hanya dengan bismillah saja. Tu dipanggil hasar. Tu bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurah ni ulama letak makna dia al-mun'imu, makna pemurah. Al-mun'imu bi jalailin ni'ami. Ini selalu orang sebut dah. Kita ambil berkat dah. Al-mun'imu yang memberi nikmat bi jalailin ni'ami, dengan nikmat yang kasar-kasar kita panggil. Nikmat yang kita boleh nampak. Semua Allah Taala bagi, itu maksud pemurah. Ada ulama terjemah dengan makna boros. Boros. Sifat Allah Taala. Boros makna Allah Taala bagi belaka. Sihat. Allah Taala bagi tak kira orang beriman ke, orang kafir ke, Allah Taala bagi belaka. Tu boros. Nikmat yang besar-besar yang nampak. Kaya Allah Taala bagi belaka, bahkan orang kafir lebih daripada orang beriman lagi. Tu makna boros. Tu bagi Allah Taala dia sifat yang tertentu bagi Allah Taala lah. Kita tak bagus kat boros. Kita kena sederhana. Allah Taala sebut dalam Quran, wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu lebarkan sehabis-habis lebar. Mana jangan kita panggil boros lah, boros sangat tak boleh. Mana sederhana. Kedekut sangat tak boleh, boros sangat tak boleh. Kena sederhana.
Allah Ta'ala itu sifat dia Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang Maha Pemurah. Dengan sifat Rahman Allah Ta'ala bagi. Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, ulama terjemah dengan Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am, yang memberi nikmat dengan yang halus-halus, yang seni-seni daripada nikmat-nikmat. Nikmat iman, dengan nikmat iman, nikmat taufik. Taufik nak mengaji, nak semayang, Allah Ta'ala tak bagi semua. Allah Ta'ala bagi pada mereka yang dia pilih. Siapa yang dapat tu kena jaga, kena syukur. Sebenarnya huraian bismillah ni panjang, luas. Dia setiap ilmu dia ada huraian dia bismillah. Ulama bagi tahu keseluruhan makna Al-Quran ni dia terkandung dalam bismillah. Mana kalau nak huraian itu panjang sangat. 30 juzuk Quran makna dia terkandung dalam makna dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terkandung dalam bismillah. Bismillah tu terkandung dalam huruf ba dia tu. 786 kali. Sembahyang hajat 2 rakaat kah, baca 786 kali. Lepas tu minta doa. Doa lah. Dia sebenarnya doa dia apa ada? Doa bismillah. Panjang. Masa mengaji di petani dulu, babalah salah seorang tu guru daripada ni lah, Baba Nan kita, menantu kepada Baba Yeh. Dia dah bagi doa tu panjang lah. Tapi tak baca doa tu pun tak apa. Tok Uji Saleh dia ada baca doa, dia bagi juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak buat ayat penerang hati, dia kata nak baca 786 kali banyak. Kita baca pagi 100 ke petang 100. Dia boleh himpun macam tu. Hak tu Uji Saleh bagi. Kalau hak Baba Allah bagi tu, dia suruh baca sekaligus. Lama lah, sejam kok. 786 kali. Lepas tu minta hajat, insya-Allah. Alhamdulillahil muttasfi, segala puji bagi Allah. Semua puji tertentu bagi Allah. Tertentu bagi Allah. Mana milik Allah Ta'ala saja. Siapa puji ada 4 kan, orang tahu, kita tahu belakang dah tu. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Tu. Puji Allah Ta'ala pada diri dia, itu memang kembali pada zat dia lah. Puji Allah Ta'ala, puji makhluk, puji Rasulullah, puji orang beriman, kembali pada dia juga. Kita puji sama-sama kita, kembali pada Allah. Sebab tu orang, kalau ada orang puji kita, kita sebut Alhamdulillah, tak apa lah. Allah Ta'ala belakang. Tapi orang, kelas setengah-setengah orang tu, orang puji, dia kata, tengok orang, hak tu haram kita puji dia kalau kita tahu dia jenis tu. Kalau kita tahu dia jenis tu, orang yang jenis kita panggil, kita puji dia sikit dengan niat walaupun ada faedah. Tapi kalau kita puji dia, dia belanja kita. Tak boleh ke? Tak boleh puji. Sebab puji hanya tertentu pada Allah Ta'ala saja. Kalau kita tak tahu, tak apa lah. Yang bersifat birrububiyah, dengan rububiyah, keesaan pada mentadbir seluruh alam, itu rububiyah. Uluhiyah, keesaan pada ketuhanan. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat. Salawat kita tahu dia ada salawat daripada makhluk, dia ikut iktibar. Dia ada 3 makna ikut iktibar. As-salatu wassalamu, bermula salawat dan salam. Salawat kalau daripada Allah Ta'ala, dia makna dia memberi rahmat. Kalau daripada malaikat, makna dia istighfar. Kalau daripada kita, makna dia ad-du'a bi khairin, doa dengan kebaikan. Sebab 3 semua ni Allah Ta'ala pun selawat, malaikat pun selawat, makhluk pun selawat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selawat mereka itu atas Nabi.
maka selawatlah kamu. Maknanya kita berkena selawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Tapi iktibar tak sama, makna tak sama. Allah Ta'ala selawat, maknanya bagi rahmat. Nabi kata, man salla alayya marrah, siapa yang selawat atasku, siapa-siapa yang berdoa kepada aku dengan kebaikan, kita selawat kepada Nabi kan. Sallallahu alaihi biha, Allah Ta'ala selawat atasnya, atas orang yang selawat tu, biha dengan sebabnya, dengan sebab sekali selawat tadi, 10. Maknanya Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita 10 rahmat. Kita selawat kat Nabi, kita minta Allah Ta'ala bagi kebaikan, bagi rahmat kepada Rasulullah sekali. Allah bagi rahmat kat kita 10 kali. Itu antara amalan yang kita panggil besar. Faedah selawat. Lepas itu baca Quran. Lepas ada selawat, pahala besarnya baca Quran. Baca Quran, satu huruf 10 kebajikan. Wassalamu dan salam, itu selawat. Wassalamu dan salam, kesejahteraan ala sayyidina Muhammadin mab'usi bisyari'ah, yang diutuskan, penghulu kita Muhammad yang diutuskan dengan syariat al-hanifah, yang betul. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga ni dia ada 2 maqam. Maqam zakat yang tak boleh makan zakat, iaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan pada maqam doa, semua orang yang beriman, semua orang yang beriman masuk dalam keluarga Nabi. Wa ashabihi allazina nalu, dan sahabat-sahabat Nabi yang nalu, yang mencapai mereka itu qasbatis sabqi fi midmar al-haqiqiyah, yang mencapai mereka itu qasbatis sabqi, akan qasbatis sabqi, makna yang ke depan, makna yang kita panggil terdahulu lah. Fi midmaril haqiqiyah, pada tempat sembunyi hakikat. Hakikat, semua hakikat perkara yang hakikat, maaf, para sahabat ni duduk di depan dulu. Dan memang pun Rasulullah pun ada sebut ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang. Ba'ihi muhtadaitum, dengan mana-mana sahabat yang kamu ikut, iqtadaitum ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Ini kita panggil muqaddimah bagi pengarang. Dengan limpah taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, maka risalah Zadul Muta'allim atau bekalan pelajar. Zadul Muta'allim ni bahasa Arab. Bekalan pelajar ni terjemah bagi Zadul Muta'allim. Telah selesai disusun mengandungi pelajaran tauhid dan akhlak. Ilmu fardu ainah lengkap dalam ni. Cuma kita panggil dia panggil secara ringkas lah. Secara ringkas. Tapi insya-Allah kita faham fardu ain tu lepas. Dan diharapkan bahawa risalah ini akan dapat membekal pelajar-pelajar dengan masalah-masalah dalam ilmu-ilmu yang tersebut, bagi membolehkan mereka. Nama dia siapa dia? Maknanya ikhlas lah musannif ni. Dia ikhlas mengarang kitab ni. Dia nak sebarkan ilmu, tak mau orang kenal dia. Kita ni tulis sikit buah nama cok masuk situ. Musannif. Salah satu kitab kita panggil yang berkat lah, ramai orang baca kitab ni. Antara sebab dia tu lah, salah satu dia ikhlas sekarang. Tak mau orang kenal dia. Hari Isnin 20 Zulhijjah 1137, tarikh dia habis karang kitab ni. Persamaan 14 Julai 1958.
Maknanya 50 tahun lebih dah. 60 tahun ada 1958. Habis. Tu tak apa, lembaga tu tak payah baca. Lembaga penatak buku. Pentasihih lah kita panggil. Kita baca muqaddimah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hada saat muqaddimah pengarang. Ini pun muqaddimah dia ni. Muqaddimah kitab. Muqaddimah musannaf, ini muqaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kitab Zadul Muta'allim atau bekalan pelajaran dah disusun mengandungi satu yang pertama ta'rif, pengenalan, ta'rif, pengenalan, serta mengandungi kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah yang bersangkut dengan ilmu fiqh. Itu yang pertama. Mula-mula kitab sekali dia nak hurai. Yang kedua, ilmu tauhid serta ringkasan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu fiqh, bahagian ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, yakni hudud. Ada kan sebut dalam kitab ni. Yang keempat, ilmu tasawuf serta huraian. Yang kelima, ilmu akhlak serta kupasan. Sekalian masalah-masalah sengaja disusun dengan cara yang diharap akan memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar memahamkannya. Wallahul muwaffiqu, dan bermula Allah lah al-muwaffiqu, yang memberi taufik. Habis tu muqaddimah kitab. Ta'rif, pengenalan. Di sini maksudnya nak cerita pengenalan, ta'rif bagi perkara yang bersangkut dengan ilmu fiqh depan-depan ni. Saya tak masuk lagi ilmu tauhid. Cerita ta'rif dulu. Hukum. Yang pertama, ta'rif hukum. Apa dia makna hukum? Kita dah sebut hukum apa? Kata musannaf, hukum ialah isbatkan. Ini menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau nafikan. Ini menidakkan akan dia akan sesuatu daripada suatu. Isbatu amrin di amrin aw nafihi anhu. Bahasa Arab dia pendek je. Menetapkan satu perkara kepada suatu perkara ataupun menidakkan satu perkara daripada satu perkara. Menetapkan penjara kepada seseorang. Menetapkan 5 tahun penjara kepada seseorang. Hukuman panggil. Hukum. Itu makna hukum. Menetapkan haram atas satu perkara, menetapkan wajib atas sembahyang. Hukum tu. Dia ada berapa bahagian? Bahagian hukum. Hukum ni dia terbahagi. Hukum itu terbahagi kepada 3 bahagi. Ada 3 bahagian hukum. Mana ada 3 jenis lah hukum. Utama. Maksud utama di sini bukan aula lah. Utama di sini maksud yang pertama. Yang pertama hukum akal. Kedua hukum syarak. Ketiga hukum adat. Lagu mana hukum akal? Hukum akal, tengok bawah tu. Ialah isbatkan, menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau nafikan akan dia daripada suatu perkara dengan tidak terhenti kepada berulang-ulang, yakni tidak terhenti kepada kebiasaan yang berlaku sekali lepas sekali. Maknanya tak kena ada berulang, tak kena ada buat pun. Hukum dan tidak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar. Tak kena ada siapa duk. Tak kena ada siapa-siapa pun yang jadi hakim. Tak kena ada orang lain jadi hakim. Akal sendiri saja yang jadi hakim. Itu dipanggil hukum akal. Tak kena ada orang lain, tak kena duk tanya orang lain. Akal itu sendiri. Yakni tidak kepada suatu ketetapan yang telah ditetapkan dia. Itu maksud tak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar. Yakni hanya semata-mata akal.
Dhabit di situ hanya semata-mata akal sendiri, tak kena duk tanya orang. Sebab tu dalam ilmu tauhid dia tak boleh taklid, tak boleh tanya orang, dia kena fikir sendiri. Dia hak yang guna hukum akal ni tauhid lah. Taklid tak boleh, tak sah iman. Sebab iman ni ditasdiq, tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Sebab tu dia tak boleh taklid. Wa man wa kullu man qallada fi tauhid matan jarah. Wa kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tiap-tiap mereka yang taklid ia pada ilmu tauhid, iman dia tak sunyi daripada tardid. Tak sunyi daripada berpergi datang, ragu-ragu, iman dia tak kuat. Sebab tu dia kena akal dia kena hukum, kena fikir kepada dalil-dalil. Hukum akal hanya semata-mata akal setelah tilik kepada dalil dengan syarat-syarat tilik. Itu hukum akal. Makna akal ni hak yang jadi hakim dia akal sendiri. Sebab tu dia panggil hukum akli. Akal yang jadi hakim. Hukum syarak ialah perintah Allah yang bergantung dengan sekalian perbuatan mukallaf, dengan suruh atau tegah atau mengharuskan atau menyatakan hantaran sekaliannya. Sekalian hukum-hukum syarak tu dipanggil hukum wad'i. Mana hukum daripada Allah Ta'ala. Hukum syarak ni hukum daripada Allah Ta'ala, Allah yang hantar, dipanggil hukum syarak. Dipanggil juga hukum taklifi sebab dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Sekali musannaf huraian depan. Hukum adat. Hukum adat ni maksud dia kebiasaan, macam sama lah bahasa adat tu bahasa Melayu juga. Dia ambil daripada bahasa Arab. Sama Melayu dengan bahasa Arab, adat, kebiasaan. Hukum adat maksud dia menetapkan pertimbangan antara ada atau tiada. Nak kata ada atau tiada tu, nak letak tu tiada suatu perkara dengan ada atau tiada suatu perkara yang lain, dengan perantaraan menyertai di antara dua perkara itu serta sah bersalahan. Makna nak timbang antara ada ataupun tiada suatu perkara, dia tengok kepada kebiasaan. Tengok kepada kebiasaan, kepada adat. Menetapkan pertimbangan antara ada atau tiada suatu perkara dengan ada atau tiada suatu perkara yang lain. Maknanya kita nak tahu satu perkara ni, kita tengok hak yang lain, kena tengok benda lain biasa berlaku macam mana. Nak tahu kita panggil makan tu kenyang, kita kena tengok berapa kali berlaku orang lain buat macam mana, jadi macam mana. Jadi macam tu. Maknanya kena tengok perkara yang dah berlaku. Lepas tu panggil kebiasaan. Kena tengok adat. Dalam fiqh dia ada satu kaedah dia panggil adatun muhakkamah. Adat jadi hukum. Ada juga. Hak tu hak masalah-masalah yang tak ada hukum lagi lah. Ulama ambil, tengok benda-benda biasa berlaku macam mana, jadi dia pun hukum macam tu. Hak tu dia panggil adat muhakkamah. Adat jadi hukum. Ambil kebiasaan tu buat hukum. Nanti depan sunai hurai lagi. Bahagian-bahagian hukum akal. Bahagian-bahagian hukum akal. Hukum akal terbahagi berapa? Hukum akal ni hukum yang akal dia jadi hakim. Tak kena duk tanya orang, tanya akal sendiri. Nak tanya, kita panggil cara-cara, dalil-dalil, tu boleh lah, tak ada masalah. Lepas tu kita fikir sendiri. Hukum akal terbahagi kepada 3. Pertama, wajib. Wajib dia sebenarnya bukan hukum. Wajib ni benda. Hukum saya kira hukum dia wujud. Wujud ni dia nak tarikh tak boleh. Dia duduk di akal. Kedua, mustahil. Mustahil pun macam tu juga. Mustahil ni benda. Wajib benda yang mesti ada.
Benda yang tak boleh tak ada, kita panggil dalam dalam kitab Ummul Barahin, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tak boleh digambarkan pada akal akan ketiadaannya. Hak tu dia panggil wajib. Benda yang akal tak boleh terima, kata tak ada, hak tu benda tu dia panggil wajib. Hukum dia wujud. Tapi musannif dia tak ta'rifkan wujud tu, sebab wujud tu ada di akal seseorang, sebab akal yang nak hukum kan. Kedua, mustahil tu macam tu, benda yang akal tak boleh terima, kata ada, itu dia panggil hukum dia istihalah. Istihalah tu duduk di akal seseorang. Ketiga, harus pun macam tu juga. Harus ni jaiz lah, diterjemah daripada jaiz. Dua perkara bahasa Arab. Harus ni tak bahasa Melayu. Jaiz makna macam tu juga. Perkara yang terima ada ataupun tidak, boleh terima ada, boleh terima tiada. Hukum dia jawaz. Jawaz ni duduk di akal seseorang, hukum akli, sebab tu panggil hukum akal. Wajib, ini ta'rif dia. Wajib pada akal, barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Seperti wajib ada Tuhan yang menjadikan alam. Ada Allah Ta'ala. Tu nak hukum dengan mesti, kita panggil mesti ada. Akal tak boleh terima, kita tak ada, mana mesti ada lah. Nak hukum dengan mesti ada Tuhan tu, kena duduk di akal seseorang. Dia tak boleh ikut orang. Dia tak boleh ikut. Dia kena tilik pada dalil. Sebab tu tak sah ikut orang. Iman tak sah. Setengah ulama kata, ada orang ulama kata kufur taklid ni, muqallid. Tapi qaul yang muktamadnya kata sah lah, tapi fasik. Iman dia tu tak memadai. Mustahil pada akal, barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Ma la yutasawwaru fil aqli, adanya. Barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Adanya tu, ni kenapa betul? Bukan tiadanya, akan adanya. Barang yang tidak diterima pada akal akan adanya. Akal tak terima kata ada, makna benda tu mesti tak ada, mesti tiada. Kenapa betul tu? La'alla as-sawab akan adanya, bukan akan tiadanya. Tiadanya tu tulis tepi, kena buat bulat. Adanya. Barang yang tidak diterima pada akal akan adanya, bukan akan tiadanya. Seperti mustahil tiada Tuhan yang menjadikan alam. Mustahil kata ada, tak ada Tuhan tu lah. Betul, makna mustahil kata betul. Ada orang kata tak ada yang Tuhan yang menjadikan alam, makna benda tu mustahil. Akal tak boleh terima kata ada benda tu. Harus pada akal. Harus pada akal, barang yang diterima pada akal adanya dan tiadanya. Perkara yang akal boleh terima kata ada, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lagu mana?
Seperti contoh seperti berperangai Rasul. Rasul itu dengan perangai manusia. Rasul-rasul berperangai dengan perangai manusia, makan, minum semua, itu tak ada masalah, harus. Betul. Boleh, tak ada masalah. Makan, minum. Habis itu bahagian hukum akal. Bahagian disah menyalahi, tadi ada di atas tu. Serta sah bersalahan, itu hukum adat. Hukum akal, hukum akal tak. Tak boleh menyalahi. Bahagian-bahagian hukum syarak. Hukum syarak itu terbahagi 5. Pertama, wajib, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan disiksa pada meninggalkannya, seperti sembahyang fardu. Buat dapat pahala kita panggil, tinggal berdosa, macam sembahyang. Kedua, sunat, an-nadbu dipanggil, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan tidak disiksa pada meninggalkannya, seperti bersedekah dan berderma. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, sunat. Ketiga, harus, iaitu barang yang tidak diberi pahala pada mengerjakannya dan tidak disiksa pada meninggalkannya, seperti makan, minum dan sebagainya. Itu harus. Keempat, makruh, iaitu barang yang diberi pahala kerana meninggalkannya dan tidak disiksa pada mengerjakannya, seperti makan benda yang membawa busuk mulut. Makruh. Tapi hak ni dia kalau dalam kitab fiqh, dan kita usul fiqh disebut imtisalah, tinggal kerana mematuhi perintah Allah. Maknanya kalau tak niat apa-apa, tak dapat pahala. Orang kita panggil dia tak makan bawang mentah, sebab apa? Tak berahi, tak dapat pahala. Dia kena niat kerana Allah Ta'ala. Kelima, haram. Apa dia haram? Iaitu barang yang diberi pahala pada meninggalkannya, imtisalan juga, kerana mematuhi perintah Allah Ta'ala, bukan sebab kerana tak suka ke kerana apa, tak. Kalau tinggal saja-saja, tak dapat pahala kau. Dan disiksa pada mengerjakannya, itu buat berdosa. Buat memang berdosa. Seperti minum arak dan berjudi. Banyak lagi lah, sebut 2 aja sini contoh. Benda haram. Bahagian-bahagian hukum adat tu bahagian hukum syarak, bagi 5. Bahagian-bahagian hukum adat pula, bahagian-bahagian hukum adat itu 4. Hukum adat terbahagi pada 4. Apa dia? Ada juga bahagian hukum adat. Pertama, menetapkan pertambatan ada dengan suatu perkara. Ada suatu perkara dengan ada suatu perkara yang lain. Lagu mana? Seperti menetapkan ada kenyang dengan ada makan. Orang panggil, nak habaq kata ada makan dengan ada kenyang, atau dipanggil satu bahagian. Tetapkan ada dengan ada satu perkara. Nak tetapkan ada kenyang dengan ada makan. Itu hukum adat. Adat lah. Dia tapi serta sah menyalahi. Hukum adat. Sah bersalahan. Kadang-kadang ada, kita panggil, ada makan, tak ada kenyang, ada juga. Sah menyalahi. Kadang-kadang ada kenyang, tak ada makan, tak makan tapi kenyang. Ada juga. Jaranglah tu. Kedua, menetapkan pertambatan tiada suatu dengan tiada suatu perkara. Ini menetapkan tak ada dengan tak ada suatu perkara yang lain. Seperti menetapkan tiada kenyang dengan tiada makan. Itu orang panggil menetapkan tak ada dengan tak ada suatu perkara. Ketiga, menetapkan pertambatan ada suatu perkara dengan tiada suatu perkara yang lain. Menetapkan ada suatu perkara dengan tiada. Menetapkan ada dengan tak ada. Mudah aja. Seperti menetapkan ada lapar dengan tiada kenyang. Bila ada lapar, kenyang tak ada. Itu adat namanya, hukum adat. Keempat, menetapkan pertambatan tiada suatu perkara dengan ada suatu perkara yang lain. Menetapkan tak ada dengan ada. Lagu mana? Contoh, seperti tiada lapar dengan ada makan. Bila ada makan, lapar tak ada. Yang menetapkan
Tiada lapar tu dengan ada makan. Menetapkan tak ada dengan ada. 4 bahagian. Adalah sekalian bahagian-bahagian yang 4 ni mungkin menyalahi, mana sah menyalahi. Semua 4 perkara ni sah menyalahi. Kadang-kadang tak ada makan pun. Kadang-kadang ada makan tapi lapar pun ada juga. Makan tak kenyang tapi makan banyak tapi tak kenyang. Itu menyalahi adat. Adat dia bila ada makan tak ada lah lapar. Ini sah menyalahi. Maka mungkin ada makan. Kata sah menyalahi. Maka mungkin ada makan tetapi tiada kenyang. Boleh. Dan mungkin tiada makan tetapi ada kenyang pun boleh juga, sah menyalahi. Makan tapi tak kenyang, ada. Kerana adalah hukum adat itu terhenti di atas perkara-perkara yang berulang-ulang, iaitu perkara yang telah biasa berlaku sekali lepas sekali, paling kurang 2 kali. Dipanggil adat lah tu. Boleh. Boleh hukum lah. Sekurang-kurang 2 kali. Sekali dia tak panggil, tak boleh hukum lagi. Dia tak panggil kebiasaan lagi. Habis tu hukum adat. Bahagian-bahagian hukum wad'i. Hukum wad'i. Apa dia hukum wad'i? Hukum wad'i itu ialah hukum yang bangsa hantaran. Maksud wad'i. Hukum wad'i itu ialah beberapa perkara yang berhubung ia dengan bahagian-bahagian hukum syarak. Maka tiap-tiap satu daripada bahagian-bahagian hukum wad'i itu tergantung ia dengan tiap-tiap satu daripada bahagian-bahagian hukum syarak itu. Dia mana hukum wad'i ini dia bersangkut dengan hukum syarak. Maka hukum wad'i itu terbahagi kepada 5 bahagi. Dia ada 5 bahagian. Pertama sebab. Sebab ni dipanggil hukum wad'i. Dia gantung dengan salah satu daripada hukum syarak. Kadang-kadang dia bergantung dengan haram, kadang-kadang dia bergantung dengan wajib. Ada. Iaitu sebab tu apa dia? Suatu perkara yang lazim daripada adanya ada satu perkara. Ma yalzamu min wujudihi wujudun. Wa min adamihi adamun. Itu panggil sebab. Dan lazim daripada tiadanya tiada suatu, lazim daripada tiada satu perkara, itu tiada perkara yang lain. Lagu mana contoh? Seperti adanya gelincir matahari, itu jadi sebab wajib sembahyang zuhur. Ada gelincir matahari, adalah wajib sembahyang zuhur. Tak ada gelincir matahari, tak adalah wajib sembahyang zuhur. Itu dia panggil sebab. Dia gantung dengan wajib sembahyang zuhur. Itu dia panggil hukum wad'i. Sebab syarat manik tu. Tak susah mana. Kedua syarat. Apa dia syarat? Iaitu suatu perkara yang lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain, dan tidak lazim daripada adanya oleh ada perkara yang lain. Ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun. Itu dipanggil syarat. Perkara yang lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Tak ada dia, tak ada perkara yang lain. Saya bagi contoh ada di bawah. Tidak lazim daripada adanya, ada perkara yang lain. Lagu mana? Seperti sempurna haul. Apa dia sempurna haul? Ini lalu setahun, cukup setahun itu jadi syarat bagi wajib zakat. Syarat nak antara perkara yang wajib, syarat nak wajib zakat tu dia kena cukup setahun. Tapi tidaklah wajib zakat. Maka jika tiada haul, tiada ada haul, tidaklah wajib zakat. Kalau tak cukup haul wajib tak wajiblah kena zakat. Dan jika ada haul semata-mata, tidak pula jadi wajib zakat. Tapi bila ada haul tapi nisab tak cukup, zakat tak wajib juga. Sebab tu maksudnya perkara yang lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Kalau tak ada haul, zakat tak wajib. Tapi bila ada haul, wajib tak zakat? Tak mesti. Macam hak tu haul, zakat. Wuduk contoh. Wuduk syarat wajib sembahyang. Bila ada sembahyang, wuduk mestilah ada kan. Tapi bila ada wuduk wajib tak sembahyang? Tak wajib. Maksudnya perkara yang tak lazim daripada syarat. Ma la yalzamu min adamihi adamun wa la yalzamu min wujudihi wujudun. Perkara yang lazim daripada tidak ada dia, tidak ada satu perkara. Tidak lazim daripada
ada, bila tak ada haid wajib sembahyang ah? Tak, kalau tak masuk waktu tak wajib sembahyang. Lepas tu kata tak lazim daripada tidak ada haid itu wajib sembahyang. Tak. Itu dia panggil mani'. Lazim daripada ada dia, tak ada perkara yang lain. Lazim daripada ada haid, tak wajib sembahyang. Tapi tak lazim daripada tak ada haid, wajib sembahyang. Itu dia panggil mani'. Keempat, sah. Apa dia sah? Itu dia panggil hukum wadai, iaitu barang yang bergantung dengan dia oleh lulus dan dibilang dengan dia apa dia? Ini barang yang dihukum lulus dan terbilang. Itu sah. Lagu mana contoh? Kita dah tahu dah sah ni. Sah ni maksudnya dikira lah, dikira. Seperti dikatakan sembahyang itu sah, maksudnya sembahyang itu terbilang. Maka apa tu? Lepaslah. Lepaslah tu dia tulis apa tu situ. Lepaslah. Lam pa sin lam ha. Lepaslah kewajipan menunaikan sembahyang. Mana tak kena sembahyang balik. Kalau sembahyang tu sah, tak kena ulang balik. Kalau tak sah, kena ulang balik ya. Ada najis kat sembahyang itu, tak sah, kena sembahyang lain. Yang ada panggil. Kalau sah tak kena sembahyang lain. Dan dikatakan akad jual beli itu sah, maka maksudnya jual beli itu lulus. Maka haruslah orang yang membelinya itu memilih dan gunakan barang yang dibelinya. Kalau tak sah, tak harus memilih. Dan haruslah penjual pula memiliki harganya. Nak ambil harga tu tak boleh. Maknanya orang yang beli itu kalau jual beli tak sah, orang yang beli itu boleh minta balik harga dia, duit tu. Itu sah. Kelima, batal, iaitu barang yang tidak bergantung dengannya oleh lulus. Tak lulus ya. Tak dikira maksudnya. Dan tidak dibilang dengan dia. Dalam kurungan tu, yakni barang yang dihukum tidak lulus dan tidak terbilang. Contoh, seperti dikatakan ibadah itu batal. Maksudnya ibadah itu tidak terbilang. Maknanya kena ulang balik lah. Dan dikatakan akad itu batal, maka maksudnya akad itu tidak lulus. Mana boleh tuan barang tu boleh minta balik, orang hak beli pun boleh minta duit dia balik kalau tak lulus. Habis. Tu kita panggil bahagian hukum. Mukallaf. Mukallaf. Apa benda mukallaf? Hukum syarak kan tadi dia bagi tahu, musannaf bagi tahu, iaitu hukum yang bersangkut dengan mukallaf. Sekalian perbuatan mukallaf. Hukum syarak dia 5 tu, dan hukum wadai sekali ya. Mukallaf adalah hukum syarak itu tergantung ia dengan tiap-tiap mukallaf. Bila ada mukallaf adalah hukum syarak. Kalau tak ada mukallaf, hukum syarak tak ada. Hukum syarak 5 kan. Mana setiap seorang tu mukallaf, salah satu daripada hukum syarak yang 5 tu mesti bergantung daripada bangun tidur sampai tidur balik. Salah satu hukum yang 5 tu bergantung dengan dia. Mukallaf apa dia? Mukallaf ialah seorang yang diberati dengan hukum syarak tadi ni 5 tu. Hukum-hukum yakni hukum syarak yang 5. Dan perintah-perintah agama Islam. Apa dia? Iaitu orang yang aqil, yang berakal, baligh cukup umur, yang telah sampai kepadanya seruan Islam, dakwah Rasul, serta sempurna hawas, panca inderanya. Panca indera sekali bawah dia sebut. Bukan semua panca indera. 2 ada. Salah satu aqil. Apa dia aqil? Orang yang berakal yang tidak hilang akalnya oleh seumpama gila atau sebagainya. Baligh, seperti baligh, orang yang sampai umurnya 15 tahun, atau orang yang keluar mani dengan mimpi bersetubuh atau sebagainya setelah umurnya 9 tahun, atau perempuan yang berumur 9 tahun yang datang haidnya. Itu baligh. Sampai seruan Islam, iaitu sampai dakwah Rasul, iaitu bagi diri orang yang baru memeluki agama Islam umpamanya. Adapun orang yang sudah Islam kerana Islam ibu bapanya, maka ia mukallaf jika ia aqil dan baligh.
dan wajib ia mempelajari hukum-hukum Islam. Sempurna hawas. Kata yang sempurna hawas, panca indera, iaitu ketiadaan cendera pendengarannya, maksud tak pekak, dan penglihatannya tak buta. Sejahtera penglihatan, tak buta. Dan jika cedera panca inderanya yang lain sekalipun hak lain tu kita panggil lain daripada tu lah, perasa, pecium apa tu, cedera sekalipun, maknanya dia kira mukallaf juga. Adapun orang yang cedera pendengarannya sahaja atau penglihatannya saja, maka ia mukallaf juga. Kalau buta saja mukallaf, dia dengar. Tapi kalau buta serta pekak atau tak mukallaf. Dia pekak, apa tu buta pula, tak mukallaf tu. Bila tak mukallaf, tak ada lah hukum syarak kat dia. Hukum syarak bukan duduk di benda, duduk di orang mukallaf. Tahu tak? Arak haram tak arak? Arak haram tak? Arak tak haram. Judi haram tak judi? Judi pun tak haram. Sebab hukum syarak bukan duduk kat judi, duduk kat orang. Hukum syarak duduk dekat, bukan duduk kat arak. Duduk di mukallaf. Mukallaf tu dia orang. Haram minum arak. Arak ambil tak itu, tak haram duduk tak ini, tak haram. Minum baru haram. Judi macam tu. Tak situ tu. Tak ada buat apa, tak ada main judi apa, tak ada haram. Dia duduk di mukallaf. Sebab tu nama hukum taklifi. Sebab tu kata start. Habis. Sebab mukallaf. Ijtihad dan mujtahid. Ijtihad dan mujtahid. Ni dia dicerita dibahas dalam usul fiqh. Soalnya sebut kat sini. Ijtihad ialah menumpukan fikiran kepada nas-nas, dalil-dalil, keterangan-keterangan agama serta menyelidiki akan dia dengan halus bagi memahamkan maksud syarak dan menetapkannya, maksud syarak. Ijtihad mana tumpu, tapi dia ada syarat dia, dengan syarat. Ijtihad nak ijtihad. Siapa yang boleh ijtihad? Mujtahid dia panggil. Siapa dia mujtahid? Mujtahid ialah orang yang sanggup dan layak menumpukan fikiran kepada nas-nas dan kaedah-kaedah, ini dasar-dasar agama, serta menyelidiki jalan-jalannya dengan teliti. Sekali dengan sanad, berapa puluh ribu kena ada dalam kepala. Ni pun, tapi ada orang nak jadi mujtahid tak layak langsung. I'rab bismillah pun tak pernah erti mana. Ada. Tapi gagah nak jadi mujtahid. Pintu ijtihad memang tak tutup sampai hari kiamat, tapi orang yang layak tak ada. Zaman kita lah ni, tapi hak gagah nak jadi mujtahid tu ramai. Tak sedap dia. Ulama besar tu dia betul dah. Imam Suyuti ni memang kita panggil negara mana pun kenal lah nama dia, kitab dia banyak sekarang. Kitab hebat-hebat. Usul fiqh, qawaid fiqh dia panggil kitab besar dia Asybah wan Nazair. Kitab tu pondok besar baca lah. Kita Kedah ni rasa tak tahu ada orang baca. Dia mengaku dia mujtahid, ulama panggil dia test tak lepas pi. Tu hebat setara dia. Tapi lah ni ramai orang nak jadi mujtahid, tapi orang nak test pun tak apa nak ada nak. Tapi tak test pun tahu dah kata dia tak layak. Gagal nak jadi juga. 4 orang mujtahid yang telah diakui oleh sekalian umat Islam bagi menjadi ikutan orang-orang Islam, iaitu yang pertama Imam Syafi'i. Dia kalau ikut turutan dia Imam Hanafi dulu. Di sini tak Imam Syafi'i. Tak apalah, tak ada masalah. Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Imam kita lah. Imam Syafi'i ni rahimahullah. Dia maqam dia di Mesir.
pergi Mesir boleh lah, ziarah maqam. Tak jauh dengan maqam Tok Guru dia, disebut masyhur dengan syair syakautu ila Waqi', Imam Waqi'. Imam Hanafi Imam Hanafi ni betulnya duk mula, sebab dia mula-mula sekali. Imam Hanafi. Imam Syafi'i tak dan dengan Imam Hanafi. Namanya Nu'man bin Sabit. Yang ketiga Imam Maliki, Imam Malik. Imam Malik ni tok guru, salah seorang tok guru pada Imam Syafi'i mula-mula. Namanya Malik bin Anas. Imam Hanbali. Imam Hanbali betul dia duduk nombor 4. Dia anak murid, salah seorang murid Imam Syafi'i. Habis. Bab kita panggil pengenalan hukum-hukum secara ringkas. Jadi kalau nak terperinci kena tengok dalam kitab besar lagi. Pelajaran tauhid. Ini pelajaran mula-mula sekali. Tauhid. Pelajaran tauhid. Tauhid ni nama bagi satu ilmu, ta'rif. Dia sebelum masuk sesuatu ilmu dia kena tahu mabadi, dia panggil mabadi, permulaan bagi setiap ilmu. Yang mula-mula sekali ta'rif lah. Ta'rif tauhid. Apa dia tauhid? Tauhid adalah satu ilmu yang membicarakan kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, kenal macam mana? Maksudnya akan urai bantu itu kenal sifat-sifat Allah. Sebab Allah tak berjirim. Nak kenal dia punya zat Allah tak boleh. Kenal sifat dia. Sifat Allah. Lepas tu dia bahas pasal apa? Bahas sifat-sifat Allah. Orang yang menghantar ilmu tauhid ni siapa dia? Orang yang menyusun ilmu tauhid. Kita itulah Imam Abu Iman ni rukun iman. Iman, apa maksud iman? Artinya percaya akan adanya Tuhan. Percaya maksud dia yakin. Ragu-ragu tak boleh. Iman. Ragu tak boleh. Ragu tak sah iman. Kena mengucap lagi. Kena yakin. Sebab itulah kena dengan dalil. Sebab kalau tak ada dalil kita tak boleh yakin. Rukun ni rukun-rukun ni dipanggil ma yalzamu min wujudihi wa min adamihi adamun. Itu rukun. Perkara yang lazim daripada ada dia, ada satu perkara. Dan tak lazim wa min adamihi, dan lazim daripada tidak adanya, tidak ada satu perkara. Rukun iman lazim daripada ada rukun iman, ada iman. Bila tak ada rukun iman ni, iman tak ada. Tu. Bila ada iman, adalah rukun iman. Tak ada rukun iman ni, iman tak ada. Itu kalau dalam fiqh dia sebut ma la budda minhu wa huwa minhu. Tu rukun, ta'rif rukun lah, pengertian rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa minhu. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah sesuatu dan dia sebahagian daripada sesuatu itu. Tu dia panggil rukun. Contoh rukun sembahyang, fiqh lah. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang dan dia sebahagian daripada sembahyang. Makna berada dalam lingkungan sembahyang, daripada takbiratul ihram sampai bagi salam tu dia duduk dalam tu. Tu dia panggil rukun. Kalau duduk luar dia panggil syarat. Tak sah juga kalau tak ada. Sama. Cumanya hak duduk luar daripada sesuatu tu dia panggil syarat. Kalau duduk dalam sesuatu dia panggil rukun. Hak ni rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Yakin akan Allah. Semua yang bersangkut dengan Allah Ta'ala lah. Yang Allah Ta'ala cerita betul belaka, kena beriman. Tak boleh ingkar. Kedua, percayakan malaikat-malaikatnya. Ketiga, percayakan kitab-kitabnya. Kitab Allah. Kelima, keempat, percayakan rasul-rasulnya. Kelima, percayakan hari kiamat.
Keenam, percayakan bahawa qadar baik dan qadar jahat itu ialah dengan kehendak dan ketetapan daripada Allah. Qadar apa dia? Ialah kebahagiaan atau kecelakaan yang dijanjikan oleh Allah pada azali. Qadar. Sebenarnya qadar ni semua perkara yang dia qada dengan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Sini disebut qadar saja. Khilaf ulama. Setengah ulama kata qada ni ketentuan Allah, apa yang Allah Taala tentu di azali itu dia panggil qada. Perkara yang duk berlaku dekat dunia ni dia panggil qadar. Kita duk sebut takdir kan. Takdir qadar tu. Tapi setengah ulama kata qadar Allah tentu. Hak duk berlaku ni dipanggil qada, ketentuan. Sama. Tak ada masalah. Hak tu. Yang penting dia beriman, yakin kepada Allah Taala. Percayakan Allah. Lagu mana dia kata percayakan Allah? Percayakan Allah itu ialah mengaku dengan lidah serta yakin di dalam hati. Mengaku la ilaha illallah, Allah saja Tuhan. Serta yakin di dalam hati, yakin dalam hati sungguh, tak ada dah benda lain. Bahawa ada Tuhan yang sebenar yang telah menjadikan sekalian alam ini. Yakin tu. Ada Tuhan. Tak boleh tak ada. Wajib. Ialah Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, bukit, manusia, binatang, pohon kayu, tumbuh-tumbuhan dan sekalian kejadian-kejadian yang lain. Semua makhluk lah mudah. Semua makhluk ada ni Allah yang bagi jadi. Tak ada satu pun terlepas daripada kudrat Allah Ta'ala. Daripada hak sebesar-besar sampai hak paling kecil. Tak ada. Semua Allah Ta'ala belakang. Tuhan yang sebenar itu tidak disebabkan oleh satu sebab. Allah Ta'ala buat satu perkara bukan dengan sebab satu, tak ada. Sebab tu sendiri Allah yang bagi jadi. Tak ada sebab pun tak apa. Tidak ada yang menjadikan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Ialah Allah Tuhan menjadikan sekalian makhluk. Ialah Tuhan yang layak dan patut disembah. Nak kenal, percaya, kena yakin. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kata musannif, wajib di atas tiap-tiap mukallaf percaya bahawa bagi Allah beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Allah Ta'ala ni dia ada sifat kesempurnaan. Berapa sifat Allah? Bukan 20 lah, bukan 13. Tak terhingga banyaknya, makna banyak sangat sifat Allah. Tapi maka wajib diketahui dengan tafsil itu ialah 20 sifat yang wajib. Kita wajib ketahui dengan ijma' ulama' ni. Dengan ijma' ulama', makna kalau tak mengetahui haram, berdosa. Ijma' ulama' kata wajib lah. Maka wajib diketahui ini dengan ijma' ulama', dengan tafsil, dengan hurai satu persatu, mana boleh hurai. Ialah 20 sifat yang wajib dan 20 yang mustahil dan satu sifat yang harus. Kita kena tahu 20 ni wajib. Wajib i'tiqad Allah Ta'ala tu ada sifat banyak, sifat kesempurnaan. Tapi hak wajib kita tahu sekali dengan dalil 20. Mana kalau tak tahu dosa? Tak tahu tapi tak mengaji. Kalau tak tahu mengaji tak apa. Sebab kita bukan wajib mengetahui. Kita wajib belajar hingga mengetahui. Mengetahui itu hak yang mewajibkan fardu ain seorang. Bila dah mengetahui, dia tak wajib dah mengaji, jadi sunat lah. Kalau mengaji dapat pahala walaupun dia tahu dah. Tapi selagi tak mengetahui, dia wajib belajar sampai mati. Adapun kata musannif, adapun sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu ialah satu sifat nafsiyah. Satu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat yang bangsa zat panggil.
Sifat yang bangsa zat. Apa dia? Iaitu wujud. Ada. Ada tu lah zat Allah. Sebab tu dia panggil sifat nafsiyah. Sifat wujud. Ada apa? Ada Allah. Ada tu lah Allah. Allah tu lah wujud tu. Tu boleh panggil sifat yang bangsa zat. Tapi kalau bahas dalam tauhid ni, Imam Abu Hasan Asy'ari, dia wujud ni dia tak kira sifat. Dia sebut Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia tak kira sifat, tapi dia kira juga satu. Kalau dia sebut al-wujud ainul mawjud. Wujud tu ain zat Allah, bukan sifat, tapi dia kira juga. Jadi 13. Kalau ikut betulnya 12 sifat di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Kira tu orang panggil atas jalan mudah. Kira 13. Yang kedua, 5 sifat salbiah. Sifat salbiah, sifat yang masa nafi panggil. Sifat yang masa nafi perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wa wahdaniyah. 5 sifat. Makna dia lagi depan bawah tu ada. Yang ketiga, 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani sifat apa? Sifat lah. Ma'ani sifat yang bangsa ada zat. Ma'ani, maksud ma'ani itu bukan yang bangsa ada makna. Dia kata bangsa ada makna pula, jamak daripada maknan. Tak. Maknan jamak daripada maknan memang betul lah. Tapi maksud maknan tu yang bangsa ada, yang bangsa ada diri. Iaitu apa dia sifat tu? Kudrat, yang pandang kudrat. Kalau Tok Guru dia soleh, kita terjemah dengan makna berkuasa. Di sini terjemah dengan berkuasa. Jadi berkuasa tu makna, kalau Tok Soleh dia sebut tak betul. Dia tekan. Cuma kita sebut tak berapa tepat lah. Sebab berkuasa tu bukan sifat. Berkuasa tu kerja bagi sifat. Kudrat maksud dia berkuasa, sifat yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Kalau di sisi kita sebut apa? Riang. Riang ni orang panggil bahasa apa? Bahasa buku panggil apa tu? Tenaga lah nah. Tenaga dia ada tu, benda ada. Benda yang bangsa ada. Mana boleh nampak lah. Kalau orang panggil, orang mengaji sains kan mungkin ada alat lah boleh nampak. Iradah maksud dia berkehendak. Ilmu, hayat, sama', basar, kalam, hal ni 7 ni dia ada. Sifat ni dia ada, dia panggil macam ada alat. Ada alat dia dalam diri. Kalau kita makhluk ni ada dalam diri kita lah. Hak pada zat Allah Ta'ala ada di zat Allah Ta'ala, tak tahu lah macam mana. Ulama sebut kalau dalam bahasa Arab, bihaisu law kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Tu sifat ma'ani tu semua ada macam tu. Dengan sekira Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala buka hijab kita nampak. Tu maksud kata ada tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani saja kan. Sifat salbihah tadi ni sifat yang maksud tak ada. Dia nafikan perkara yang tak layak. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ma'nawiyah ni atas qaul yang menyabitkan ahwal dia panggil. Dia ada dua pendapat tauhid ni. Satu yang menafikan ahwal, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia kira 13 aja, tak ada ma'nawiyah ni, tak ada, dia tak kira. Dia tak kira sahaja. Tapi sifat ma'nawiyah ada lah di zat Allah Ta'ala. Samaratus sifat dia panggil. Samaratus sifat. Ma'nawiyah samaratus sifat. Ma'nawiyah hal, dia ada ma'nawiyah. Itu kena mengaji dalam tauhid lah. Hak ni tak cukup lah, hak ni ringkas. Hak tu dia panggil lebih daripada hak fardu ain lah. Hak tu hak lebih daripada hak fardu ain. Hak dalam ni cukup lah fardu ain. Arti sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan lawannya. Yang pertama wujud. Artinya lawannya adam. Artinya tiada. Wujud Allah ni dipanggil wujud zati. Wujud yang bangsa zati.
Yang masa semula jadi kita panggil. Asal, tak ada mula. Kalau kira-kira wujud zati ni dia masuk dalam tu qidam dan baqa. Wujud zati ni wujud yang menafikan adam sabiq dan juga adam lahiq. Adam yang dulu daripada ada, sebelum ada, dan juga adam lepas daripada ada. Adam lepas daripada ada dia panggil binasa. Adam hak sebelum daripada ada tu dia panggil baharu. Macam kita dia panggil wujud kita ni, dia panggil wujud idafi. Ada sebab ada Allah. Allah yang bagi jadi. Bukan sebab pula. Kalau sebab tu dia jadi macam i'tiqad falsafah. Falsafah ni dia tukar Allah Ta'ala ni jadi sebab bagi ada alam ni. Bukan Allah bagi jadi ada alam ni. Tu ahli falsafah sesat lah. Kata maksudnya wajib kita percaya, yakin, i'tiqad akan adanya Tuhan yang sebenar yang menjadikan alam ini, dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya. Mustahil ada alam dengan tidak ada yang menjadikannya. Itu mustahil. Dalil ada atau depan. Qidam artinya sedia. Sedia, tidak ada permulaan. La awwala li wujudihi. Lawannya hudus, artinya hudus ni baharu. Baharu ni maksudnya ada permulaan, baharu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu sedia, yakni tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah tu tak ada mula. Jangan fikirlah macam mana lah, tak boleh. Yang ketiga baqa. Arti baqa tu kekal. Makna tidak ada akhir. Tak ada akhir bagi Allah Ta'ala, sampai bila-bila ada. Lawannya fana, artinya binasa. Maka wajib kita percaya, yakin dan i'tiqad bahawa Allah itu kekal, yakni tidak ada kesudahan bagi adanya. Ada Allah tu tak ada sudah. Macam kita ni ada sudah, mati habis. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, artinya menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Allah Ta'ala bukan jirim. Jadi makna jangan duk terpengaruh kata aina Allah. Tanya Allah fis sama, pada langit. Ni ada pendapat aina Allah. Orang Arab kalau kita tanya bukan semualah. Tak arti aina Allah fis sama. Sebab Allah sebut dalam Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia berdalil ingat tu. Tu ayat mutasyabihat. Kalau terjemah betul ke tu, dia tak jadi mutasyabihat. Allah duduk langit, maknanya Allah jirim kalau duduk atas langit, duduk atas aras. Baharu tak boleh. Mana Allah tak serupa, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Lawannya mumasalatul lil hawadis, artinya bersamaannya Allah bagi sekalian yang baharu, itu mustahil. Maka wajib kita percaya, yakni yakin. Maksud percaya sini yakin, tasdiq, membenar dalam hati, yakin bahawa Allah itu kekal, tidak menyerupai oleh sesuatu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Perbuatan Allah. 5. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Lawannya qiyamuhu ta'ala bighairih, berdiri Allah dengan yang lain. Qiyam Allah dengan sendiri maksud dia ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri dia. Ada Allah, tak ada orang menjadikan dia. Ada Allah, tak tumpang apa-apa pun. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Lawannya qiyamuhu ta'ala bighairih, artinya berdiri Allah dengan yang lain. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan, dan tidak berkehendak ia kepada tempat. Hak berkehendak kepada tempat tu dia panggil sifat. Mana Allah bukan sifat lah, Allah zat. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa dan tunggal, satu kita panggil. Lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang.
Maka wajib kita percaya, yakin, i'tiqad bahawa Allah itu esa pada zatnya, pada zat Allah. Dia menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil pada zat. Dan pada sifatnya, pada sifat Allah, mana tak ada kam muttasil pada sifat, tak ada kam munfasil pada sifat. Kam muttasil apa dia? Kam muttasil mana ada orang yang bersifat serupa dengan Allah Ta'ala. Kam muttasil. Kam munfasil ada kam muttasil pada zat. Maknanya zat Allah Ta'ala boleh jirim, macam jirim kita panggil, boleh belah bagi. Kam munfasil mana ada zat Allah Ta'ala yang serupa, zat ghalib serupa dengan zat Allah. Kam muttasil pada sifat, mana sifat Allah Ta'ala tu banyak. Dia menafi, tak sah. Satu sifat tu banyak jenis. Kam munfasil pada sifat, ada zat yang lain serupa dengan zat Allah. Dan pada perbuatannya, perbuatan Allah. Ini menafikan kam. Kam munfasil, muttasil. 6 kam. Setengah ulama kata 5. Yang ketujuh, qudrat, artinya kuasa, perkuasa. Qudrat ni dia sifat ma'ani, dia kena tambah per, semua. Perkuasa. Kuasa tak tepat. Tok Syarih kata Tok Syarih sebut tak betul. Tak tepat. Sebab kuasa bukan sifat. Sifat perkuasa. Kuasa ni jasa bagi sifat. Bila Allah Ta'ala kuasa, berkuasa dengan sifat perkuasa dia. Lawannya ajzun, artinya lemah. Lemah. Maka wajib kita percaya ini, yakin bahawa Allah itu berkuasa. Ini mempunyai sifat berkuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, Allah berkuasa lah. Maka memperbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkan tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin. Jadi sifat kudrat ni dia hanya ta'aluk pada sekalian mumkinat sahaja. Dia tak ta'aluk kepada perkara jaizat, pada perkara wajibat dan mustahilat. Kewajibat dan mustahilat kudrat tak ta'aluk. Tak ta'aluk maknanya kudrat tak buat lah perkara wajib dengan perkara mustahil. Kudrat hanya buat perkara yang harus sahaja, perkara mungkin. Yang ke-8, iradah, artinya perkehendak, bukan berkehendak. Perkehendak. Dengan perkehendak tu Allah berkehendak. Berkehendak ni bukan sifat. Berkehendak ni kerja bagi sifat. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat perkehendak. Iradah tu maksud dia perkehendak. Terjemah dengan berkehendak ni tak tepat. Tak tepat. Sebab berkehendak bukan sifat. Iradah tu sifat. Berkehendak tu kerja bagi sifat. Yakni menentukan mungkin. Lawan bagi iradah karahah, artinya benci, yakni tidak menentukan, tiada menentukan mungkin. Maka wajib percaya, maka wajib yakin, mukallaf, bahawa Allah menentu akan tiap-tiap mungkin dengan barang yang harus baginya. Bagi mungkin apa tu? Dengan harus baginya barang yang harus apa tu? Ada atau tiada dan sebagainya. Baginya tu tulis apa? Suatu ke apa? Mungkin.
Seperti, seperti contoh. Seperti ada atau tiada dan sebagainya. Betul. Seperti. Allah Ta'ala tentu ada, nak tentu tiada, harus. Bagi Allah Ta'ala. Ilmu itu, ilmu yang ke-9, ilmu artinya mengetahui, pengetahuan. Dengannya Allah Ta'ala mengetahui. Maksud ilmu itu pengetahuan, sifat. Lawan bagi ilmu itu al-jahlu, artinya bodoh, tidak mengetahui lah. Maka wajib kita percaya, yakin bahawa Allah itu mengetahui akan sekalian perkara yang sudah ada, yang lagi akan ada. Semua perkara yang wujudi Allah Ta'ala mengetahui belaka. Ada dah kah? Tak ada lagi kah? Allah Ta'ala tahu, mengetahui. Hayat yang ke-10, hayat artinya hidup, pehidup. Bukan hidup tak? Pehidup. Hidup tu ta'aluk. Sifat dia pehidup. Dengan sifat pehidup tu Allah hidup. Lawannya, lawan sifat hayat, al-mautu artinya mati. Maka wajib kita percaya, yakin dan i'tiqad bahawa Allah itu hidup, dan hidupnya tidak dengan ruh dan tidak akan mati, kekal kan. Hidup Allah bukan dengan ruh. Tapi ada lah sifat hidup tu, sifat perhidup tu. Sifat yang masa ada. Kalau Allah buka hijab, nampak. Yang ke-11, sama, artinya pendengar. Sini tulis mendengar. Pendengar. Dengan sifat pendengar tu Allah mendengar. Mendengar tu dia tak wujudi. Mendengar wujudi ya. Mendengar ni mana kita dengar. Bila kita ada sifat kita pun ada sifat pendengar. Allah Ta'ala sifat pendengar dia ada di zat dia. Kita duduk di dalam telinga ni. Kalau rosak sifat pendengar kita tak dengar. Kita bukan dengar dengan telinga, kita dengar dengan sifat pendengar. Sifat pendengar kita Allah Ta'ala letak dalam telinga. Kalau rosak sifat pendengar tu kita tak dengar. Kita tak dengar walaupun telinga duk ada. Sebab pendengar kita baru. Sebab pendengar Allah qadim. Sebab pendengar kita duduk dalam telinga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada di zat dia, tak tahu duduk mana. Tak tahu macam mana. Hak kita kalau kita ada alat, macam kita panggil ahli sains tu, nampak lah. Allah Ta'ala mendengar sekalian perkara yang wujudi. Tak kira benda tu ada suara ke tak ada. Kita dengar suara je. Suara pun dekat je, jauh tak dengar dah. Lawannya as-samamu, artinya tuli, pekak kata panggil. Tu mustahil. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mendengar sekalian perkara. Ini perkara yang wujudi. Allah Ta'ala dengar, tak kira ada ataupun tak ada. Tak kira ada suara ataupun tidak bersuara. Allah Ta'ala dengar belakang. Kita ada suara aja dengar. Kita buat dekat aja, jauh tak dengar lah. Allah Ta'ala dengar belakang. Tak ada suara pun dengar. Tapi hak wujudi lah. Yang ke-12, basar artinya melihat. Bukan melihat, pelihat. Pelihat lah. Dengan pelihat tu Allah melihat. Melihat tak wujudi. Hak wujudi tu pelihat. Pelihat tu wujudi. Kita pun ada sebab pelihat kita. Wujudi ke? Duduk dalam ni. Duduk dalam anak mata tu. Kalau tertutup tak nampak. Macam saya sebelah mata ni tak nampak ni. Pakai cermin mata. Dia selaput tutup tu. Itulah tempat sifat pelihat ada tengah mata tu. Hak hitam tengah-tengah tu. Sifat pelihat duduk situ. Selaput tutup dia tak nampak.
Tapi alhamdulillah sebelah ni nampak okey. Doktor suruh pergi buang tak pergi. Selaput tu. Jadi Allah Taala sifat pelihat dia ada, nampak, ada ke? Ada. Sifat pelihat tu ada. Kalau Allah buka hijab nampak hak zat Allah Taala lah. Tapi bukan jirim macam kita jirim. Qadim sifat pelihat Allah, sebab pelihat kita baru. Lawannya al-amyu, buta. Maka wajib kita percaya bahawa Allah melihat akan sekalian perkara ni, perkara yang wujudi. Itu dia tu, maujudat. Perkara yang tak wujudi Allah tak nampak, tapi dia dengar dan dia mengetahui. Macam bisikkan dalam hati kita, Allah Ta'ala nampak ke tak? Kita duk bisik, duk fikir, hari lagi nak buat benda ni, nak buat benda ni, nak buat benda ni. Allah nampak ke tak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Hak tu sebab apa? Sebab benda tu tak ada. Tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami mengetahui, kami menjadi akan manusia dan kami mengetahui barang yang mewas-was oleh hatinya. Allah Ta'ala kata wa nahnu nasma'u, dan kami wa nahnu nubsiru dak. Kami mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui tapi tak nampak. Sebab nampak ni dia sangkut dengan benda-benda yang ada sahaja. Benda tak ada tak nampak. Dia tak ada benda. Benda tu dia panggil amrun i'tibari. Yang ke-13, kalam, artinya perkata, bukan berkata-kata tak. Perkata, dengannya Allah berkata-kata. Berkata-kata ni tak wujudi. Sifat perkata ni ada, wujudi, duduk dalam, duduk dekat anak lidah kita lah. Allah Ta'ala tak ada lah anak lidah. Nak kita makhluk ni ada duduk di anak lidah. Dengan alat tu lah kita bercakap. Kalau alat tu rosak, kita tak boleh bercakap. Kita akan bercakap dengan mulut, bukan bercakap dengan lidah. Orang bisu ada lidah? Ada mulut, ada, tapi tak boleh bercakap kan. Sebab kita bukan bercakap dengan mulut, kita akan bercakap dengan lidah. Kita bercakap dengan sifat perkata. Sebab perkata tu duduk dekat anak lidah. Allah Ta'ala bercakap, berkata-kata dengan sifat perkata ya. Sebab perkata Allah tahulah duduk tahu lah. Bukan jirim macam kita. Hak tu yang qadim tu. Berkata-kata qadim tak? Sebab perkata tu yang qadim. Adapun perkataan, apa yang Allah Ta'ala kata tu, tak qadim. Quran hak kita duk baca tu, tu baru. Sebab tulisan. Hak yang qadim tu, hak duk di zat Allah Ta'ala. Quran juga panggil hak tu. Cuma tu sebab tu Imam Hambali dia pertahankan Quran qadim tu. Takut orang kata Quran hak ada di zat Allah Ta'ala tu baru, sampai sanggup dia kena penjara. Lawannya lawan kalam, al-bukmu artinya kelu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkata-kata, bercakap, tetapi tidak dengan huruf dan bersuara. Ya, lalu Nabi apa lah? Ke-12. Nah, apa? Lalu pergi sebelah lah kita nanti. Lalu pergi sebelah. Nak rehat dulu. Hari ni hari Jumaat lah. Hari ni hari Jumaat.
Ha? Boleh kau rehat sikit lagi. Habis sifat ni. Dia rehat sat. Tak rehat pun mengantuk kau. Salah. Biasa dalam mengaji ni. Habis panggil sifat ma'ani, kalam. Kata musannif, kaunuhu yang ke-14 ni dipanggil sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, artinya keadaannya yang berkuasa. Yang berkuasa, berperkuasa, yang mempunyai sifat perkuasa. Dia sebenarnya sifat ma'nawiyah ni kaunuhu tu je. Keadaan Allah, keadaannya, keadaan tu dia panggil sifat hal. Qadiran tu zat Allah Ta'ala, qadiran, zat yang mempunyai kudrat. Muridan, zat yang mempunyai iradat. Aliman, zat yang mempunyai ilmu. Isim fa'il kan, orang mengaji saraf tahu lah, tasrif. Jadi kaunuhu tu je sifat ma'nawiyah. Kaunuhu. Dia letak qadiran tu sebab melazimi bagi kudrat, dia jadi qadiran. Kalau melazimi bagi iradat, dia jadi muridan. Melazimi bagi ilmu ma'nawiyah tu, dia jadi aliman. Aliman tu bukan sifat. Aliman tu zat yang mempunyai ilmu. Di kaunuhu tu saja je. Depan dia ada hurai tak tahu, berasa tak ada. Sifat ni pasal dia buat ringkas ya. Kaunuhu qadiran, keadaannya yang berperkuasa, tambah per. Lawannya kaunuhu ajizan, keadaannya Allah yang lemah. Mustahil, lemah lah keadaannya. Imam Hasan Asy'ari dia tak mau kaunuhu. Bila ada kudrat, automatik Allah Ta'ala tu jadi qadiran. Tak kena ada kaunuhu lah. Kaunuhu dia kata al-halu minal muhal. Imam Hasan Asy'ari kata hal-hal, keadaan-keadaan ni sebahagian daripada benda mustahil. Maknanya mustahil lah. Mustahil ni makna apa dia kaunuhu tu, keadaan tu. Dia kata satu sifat yang menambahkan sifat kudrat tu dengan zat Allah. Kalau tak ada kaunuhu ni tak ada nak tambah. Benda apa? Nak kata ada tak boleh keadaan tu, nak kata tak ada tak boleh. Dia ada antara ada kan tak ada, duduk tengah-tengah. Tu dia panggil hal. Jadi Imam Hasan Asy'ari kata tak payah, mustahil benda tu. Apa tu dia tak kira tu. Tapi Imam Hasan Asy'ari inilah yang dia panggil yang rajih, yang kuat. Pendapat 13 tu. Hak kira ni maknanya tak berapa kuat benar lah. Sebab hujah dia tu sikit hujah. Tapi masyhur orang nak sebut sifat 20. Tapi hak kuatnya hak 13. Keadaannya yang lemah tu mustahil. Yang ke-15 kaunuhu muridan, artinya keadaannya yang berkehendak, yakni menentukan, berkehendak. Lawannya kaunuhu karihan, keadaan Allah yang benci, yang terpaksa. Yang ke-16 kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang mengetahui. Ini melazimi bagi sifat ilmu. Aliman tu zat Allah yang mengetahui, yang berpengetahuan. Dengannya Allah mengetahui. Lawannya kaunuhu jahilan, keadaan Allah yang jahil, artinya tidak mengetahui. Sifat yang ke-17 kaunuhu hayyan, artinya keadaannya yang hidup. Lawannya kaunuhu mayitan, keadaannya yang mati. Yang ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaannya Allah yang mendengar. Lawannya kaunuhu asamma, artinya keadaan Allah yang tuli, mustahil.
Sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah yang melihat, yang mempunyai sifat pelihat. Lawannya kaunuhu a'ma, artinya keadaan Allah yang buta. 20, sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah yang berkata-kata. Lawannya kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang keluh, yang bisu. Tu sifat 20 serta makna bagi sifat-sifat 20 tu, yang wajib diketahui oleh mukallaf. Jadi kita berhenti situ dulu, rehat sat. Bagi kita panggil lunjuk lagi sikit lengoh kan. Kemudian kata musannaf, sifat yang harus bagi Allah. Sekali kita sambung sikit lagi sebelum sembahyang jemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bis sabr. Rehat sat. Wallahu a'lam.